Kalau macam dalam skop kecilnya kita untuk hibah lah. So kalau anda ada harta, hibahkanlah. Daripada wasiat, hibahkanlah. Sebab bagi saya, bila kita bagi masa hidup ni lebih memudahkan. Sebab urusan yang melibatkan pusaka, dia tak mudah dan ambil masa. Dan harta macam rumah ni bukannya aset yang mudah untuk ditukar milik atau sebagainya. Dia ada proses-proses dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua para pendengar yang sudi mendengar kami di Ezri Law Firm Podcast Series, di mana kami akan membincangkan isu yang menarik berkaitan perundangan. Jadi, before saya proceed, saya nak ucapkan terima kasih kepada para pendengar di luar sana yang sudi mendengar podcast kami, dan juga ingin saya maklumkan, kami sangat aktif di media sosial seperti Instagram, Facebook, Spotify dan YouTube. Apa nama Instagram, YouTube apa semua tu? Nama media sosial kami semua Ezri Law Firm. EZRILOAW, sorry. So kalau yang nak mendengar lagi isu-isu perundangan di luar sana, boleh layan kami di inilah media sosial kami. Jadi para pendengar yang saya hormati, mesti excited nak dengar tajuk pada hari ini. Apa tajuk hari ni? Saya pun dah lupa dah. Apa tajuk hari ni? Tajuk kami hari ini yang kami akan bawa kepada anda ialah pengurusan harta, hibah, tanda cinta. Berbunga-bunga. Cinta Jadi sebelum tu, eloklah kalau kita berkenalan dulu kan. Itulah tu. Dah banyak bercakap, tak berkenalan lagi kan. Jadi nama saya Zuhaidi bin Zulkifli. Saya merupakan seorang pelatih dalam kamar di Ezri Law Firm. Sebelah saya ni yang sangat cantik, yang sangat segar hari ni, yang akan berikan anda ilmu perundangan, iaitu Cik Siti Nurrahila binti Bahari. Betul? Betul. Boleh panggil saya Rahila saja. Boleh panggil Rahila. Jadi Cik Nurrahila ni bukan biasa-biasa orangnya. Dia seorang peguam dari Ezri Law Firm yang bertanggungjawab untuk saya mainly dekat Ezri Law Firm ni, saya fokus on pembelian tanah kosong. Saya buat juga untuk pembelian daripada pemaju, dan antaranya juga saya buat pembelian melalui hibah kasih sayang lah. Kiranya pindah milik yang tak melibatkan balasan. Dan sebelum ni ada juga saya buat untuk urusan-urusan penyempurnaan pindah milik dan juga gadaian. Kira ada beberapa skop kerja saya di sini lah. So seterusnya Cik. Tengok bukan macam biasa Cik Rahila ni. Hebat. Jadi assalamualaikum. Dah sembang lama-lama baru nak bagi salam. Baru nak bagi salam. Alamak, aduh. So Cik Rahila apa khabar? Sihat? Ya, alhamdulillah sihat. Sihat, alhamdulillah. Segak hari ni. Segak lah. Kita kalau kerja kena bersemangat macam mana pun. Sebab bukan apa, kita ni ada tanggungan. Walaupun tak kahwin, tak ada anak lagi, kucing-kucing tu tanggungan kita lah. Anak-anak bulu ni. Ya? Ya. So macam itulah kami di Ezri Law Firm. Kami sangat serius tentang kerja kami, dan kami sangat santai, dan kami sangat committed. Betul. Kreatif. Ada lagi apa? Kreatif, committed. Kecil. Okay. Jadi tentulah demi anak bulus. Anak bulus tu apa? Kucing, miau-miau. Oh, kucing. Miau-miau. Jadi baiklah. So saya pergi lebih lanjut. Saya nak patah balik lah kepada tajuk kita hari ni, Cik Rahila. Saya panggil Rahila ya? Boleh. Saya panggil Rahila. Tajuk kita hari ni pengurusan harta. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan harta tu? Okey. Pengurusan harta ni, dia bila seseorang individu tu, dia merancang penggunaan harta-harta dia. Kiranya kita ada rumah, kita ada kereta dan aset-aset lain. Jadi masa kita masih hidup ni, kita dah rancang dah. Harta-harta ni nak dibahagikan macam mana. In case berlaku kematian ataupun apa perkara-perkara yang tak diingini lah. Okay, so generally pengurusan harta ni dia terbahagi kepada 4 jenis. Antaranya, yang pertama sekali adalah wasiat. Memang common sangat kita buat wasiat. Selalunya bila orang buat wasiat ni, tujuan dia adalah harta tersebut dibahagikan selepas kematian. Itu untuk wasiat lah. Yang satu lagi adalah kita buat wakaf. Wakaf ni bila kita harta tu kita wakafkan kepada Majlis Agama Negeri lah, selalunya untuk uruskan harta tersebut berdasarkan niat-niat kita. Contohnya kita ada rumah, kita wakafkan tanah rumah tersebut. Contoh nak buat rumah tahfiz ke, rumah anak yatim ke, ni wakaf lah.
Dan bila kita buat wakaf ni, dia menegahlah hak kita ke atas tanah tersebut. Kiranya kita bukan, memang kita pemilik. Contohlah kita bagi wakaf tapi tak tukar nama kat geran lagi. Tapi kita masih pemilik, tapi kita dah tak boleh menggunakan harta tersebut seperti mana harta kita sendiri. Maknanya tak boleh dah nak dihibahkan, nak diwasiatkan ataupun difaraidkan. Sebab harta tersebut sudah menjadi milik Majlis Agama Negeri. Okey, satu lagi cara pula adalah sedekah. Sedekah ni macam biasalah kita tahu kan, kita bagi duit ke apa-apa pemberian dekat orang lain. Itu untuk sedekah. Dan lagi satu cara adalah hibah. Okey, selalunya orang selalu confuse hibah dengan wasiat. Ada banyak klien datang kan, oh saya nak buat hibah dekat anak saya, tapi saya mati nanti baru rumah tu bagi kat anak saya. Yang tu dah macam wasiat dah. Sebab dia kata lepas mati baru nak bagi. So hibah ni dia merujuk kepada pemberian masa kita hidup lah dengan secara rela kepada seseorang tanpa balasan. Kita tak minta balasan RM1 ke RM2 ke. So yang beza dia macam wasiat tu lepas kematian, tapi hibah tu semasa hidup. Semasa hidup. So macam ada perbezaan crucial lah kat situ. Betul. I see. Yang selalu jadi salah faham orang lah. Ingat nak buat hibah tapi memang nak bagi kat anak. Okey, boleh sign lah. Surat ikatan hibah bagi kat anak tapi tak mau buat pindah milik lagi. Banyak kes macam tu. Dia boleh buat macam tu, tak ada masalah. Cuma kalau jadi apa-apa, kena buat pengesahan hibah kat Mahkamah Syariah lah. Sebab hibah tu tidak disempurnakan. Maksudnya pindah milik tak berlaku. Sign surat cara hibah je. Ataupun sign apa cakap mulut je. Macam tu bolehlah kita nak pergi Mahkamah Syariah lah untuk buktikan. Jadi complicated balik lah. Okay. So banyak jugalah apa jenis pengurusan harta ni. And banyak pilihan lah. I see. Tapi Cik Rahila, saya nak point out lah juga pasal tajuk kita hari ni. Pasal pengurusan harta kan. Tajuk ni saya personally boleh relate lah dengan tajuk ni. Dan saya yakin pendengar di luar sana pun mungkin boleh relate juga. Saya bagi contoh lah yang dekat dengan saya. Macam contohnya family saya ni, parents saya nak hadiahkan harta macam rumah, tanah dekat saya dengan adik-beradik lah. So dekat situ saya baru kenal lah yang macam ada banyak prosedur, proses sampai pening kepala family saya nak fikir. So tapi tak apalah pasal tu. Yang kalau boleh saya nak tahu, saya punya situation ni fall under hibah lah macam Cik Rahila explain tadi. Betul. Dia fall under hibah. Kalau macam mak ayah nak bagi sekarang kan kepada Zu dan adik-beradik kan. Kiranya dia fall under hibah lah. Atau kita kata pemberian kasih sayang dan pemberian semasa hidup lah. Okay. So saya rasa macam saya pun dengan para pendengar lawak sana pun dah eager nak dengar pasal hibah ni. So Cik Rahila boleh explain in detail tak pasal hibah? Okay. Hibah ni kalau daripada segi bahasanya, kita merujuk pada kamus Dewan Bahasa lah. Okey, pemberian hak ataupun harta secara sukarela kepada orang lain dengan tujuan baik dan menghibahkan, pemberi hibah ni memberikan hibah tersebut semasa pemberi masih hidup. Ini secara bahasanya. Dan ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tuhaddu tahabbu. Maksudnya saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling sayang menyayangi. Ini one of riwayat Bukhari punya hadis lah. Dan di sini kita boleh nampak dah sebenarnya even dalam agama kita pun dia menggalakkan hibah. Tak semestinya semua harta tu kena meninggal dulu dan difaraidkan. So kalau boleh, kita boleh rancang dulu pemberian harta tersebut. Okay. Sebab selalunya yang datang, klien datang kan, yang nak buat hibah ni kebanyakannya adalah yang tak ada anak lelaki. Sebab kita faham bila ikut faraid, kalau tiada anak lelaki, harta tersebut boleh turun kepada saudara mara kita. Jadi memang kebanyakannya buat siap-siap. Sebab dia tak naklah untuk anak-anak nanti dapat bahagian kurang. Kalau boleh nak bagi semua rumah tersebut dekat anak-anak. So sama rata lah. Ikutlah, ada setengah nak bagi rumah ni dekat anak yang sulung. Ataupun nak bagi dekat 3 anak-anak. Ini antara yang banyak yang datang lah untuk buat hibah. Okay. Jadi Cik Rahila, untuk buat urusan hibah ni kan, macam apa dokumen-dokumen yang kita perlu ada? Okey, kalau kita nak buat hibah ni, pertama sekali kita kena merujuk balik. Okey, merujuk balik kepada hibah apa yang kita nak buat. Tadi saya ada miss satu point, saya nak terang juga mengenai hibah kasih sayang ni. Disebabkan di sini saya sebagai peguam hartanah dan bukannya peguam syariah. Jadi hibah yang saya explain di sini memang berkait dengan hibah yang melibatkan pindah milik kasih sayang
pindah milik kasih sayang ni macam inter-vivos lah, kita panggil inter-vivos transfer. Dia pindah milik tanpa balasan, kiranya tak melibatkan jual beli. Okey. Tadi dokumen-dokumen yang perlu kan? Okey, dokumen yang perlu ni juga dia mengikut kepada jenis-jenis hartanah tersebut. Okey, saya pergi satu situasi. Contohnya ada seorang ni nama dia Cik Ali. Cik Ali ni dia nak buat hibah kepada anak dan ahli keluarga dia dan saudara-saudara dia lah. Mungkin Cik Ali ni ada banyak harta, tapi dia ada banyak, mungkin ada dalam 10 biji rumah ke. Tapi ada yang nak bagi dekat anak, ada yang nak bagi dekat mak, ada juga nak bagi dekat kawan-kawan. Kaya Cik Ali ni. Kaya Cik Ali ni. Mungkin dia toke kot. Toke apa? Toke emas. Toke emas. Oh. Okey, kalau macam Cik Ali ni yang toke emas ni, dia nak buat hibah, ada beberapa perkara juga. Sebelum kita pergi pada dokumen, kita kena tahu dulu Cik Ali ni nak hibah kat siapa. Okey, first kali kalau Cik Ali ni nak hibah dekat anak dia dan anak angkat dia, dan juga ataupun anak tiri dia. Okey, untuk anak-anak ni kita boleh dapat pengecualian duty stamp. Kalau sebelum ini 50% pengecualian, sekarang ni kita boleh dapat pengecualian penuh lah. Kiranya bayar RM10 sahaja. Kalau dulu kena bayar ikut harga pasaran. Untuk anak-anak betul. Cik Ali nak bagi dekat anak angkat. Anak angkat ni kena ada sijil pengangkatan lah. Kena ada dokumen yang sah lah. Kalau setakat main angkat-angkat macam kita dulu kan, ada kakak angkat, abang angkat, tu payah lah. Teringat zaman sekolah jadi kita kena ada sijil pengangkatan yang sah. Sebab bila kita nak apply pengecualian UT ni, kita kena tunjuk dokumen tu, kena bagi sijil lahir. Ini kalau untuk anak lah. Lepas tu kalau Cik Ali pula nak bagi dekat bini dia. Ada banyak bini Cik Ali. Waktu kemas kan. Kemas kan, kaya. Jadi kalau dia nak bagi kat bini, contoh nak bagi kat bini pertama dia. Okey, kalau dia pergi bini pertama dia boleh dapat juga pengecualian cukai. Memang daripada dulu, suami isteri untuk pindah milik memang akan dapat pengecualian cukai penuh lah. Okey, seterusnya Cik Ali nak bagi kat siapa pula? So Cik Ali nak bagi kat Tok Wan dia. Baik Cik Ali ni, orang selalu Tok Wan bagi kat cucu kan. Betul. Dia bagi kat Tok Wan. Yalah. Okey, untuk pembeli kat Tok Wan pun dapat pengecualian juga. Kira ni start daripada 1 April hari tu memang kerajaan umumkan. Tahun ni lah. Tahun ni. Baru lagi. Jangan tanya saya bila habis sebab tak dimaklumkan lagi bila habis. Sebab masa sekarang. Yang tu kita tunggu dulu nanti. Kita tunggu dulu lah. Kalau macam ada siapa-siapa yang dah buat pindah milik kasih sayang kan. Betul. Lepas 1 April tapi tak dapat lagi pengecualian. Sebab pengecualian ni betul-betul diwatakan start bulan 6 hari tu. Jadi mungkin ada yang dah buat pindah milik sebelum tu, boleh minta pulangan balik lah, bayaran balik daripada lembaga hasil dalam negeri. Okey, tadi saya dah sebut Cik Ali nak bagi dekat Tok Wan dia. Dia nak bagi dekat anak dia. Isteri dia. Isteri dia. Yang banyak tu. Yang banyak tu. Lepas tu kalau Cik Ali nak bagi kat cucu-cucu dia, dapat pengecualian juga. Dapat pengecualian juga. So secara amnya pindah milik antara Tok Wan dan cucu dan Tok Wan dapat pengecualian lah. Bukan Tok Wan saja, nenek sekali lah. Tok Wan dan nenek. Lepas tu kalau mak ayah kepada anak dan anak kepada mak ayah dapat pengecualian juga. Lepas tu satu lagi suami isteri. So 3 lah. Ini pengecualian yang kita boleh dapat. Okey, seterusnya pula kenal pasti. Kita dah kenal pasti siapa penerima kan. Okey, saya terlepas satu lagi. Kalau Cik Ali nak bagi kat kawan dia pun boleh juga. Cuma tak dapat pengecualian. So tak semestinya macam kalau untuk keluarga dapat pengecualian, tapi kalau bukan keluarga tak dapat pengecualian, macam tu ke yang saya boleh faham? Even keluarga pun kalau sesama adik-beradik tak dapat pengecualian. Macam Zuhaidi nak bagi dekat abang 2 biji rumah. Tak boleh Zu, kena bayar cukai juga. Kena bayar tak juga. dapat pengecualian Zu. Faham. Jadi dia depends lah kepada orang juga. Depend kepada yang 3 hubungan tu je lah. 3 hubungan tu. Yang saya sebut tadi. Tok Wan, nenek Tok Wan. Tok Wan, nenek dan cucu, mak ayah dan anak. Dan sebaliknya lah, semua dan sebaliknya. Dan suami dan isteri. 3 hubungan tu lah. Okey. Lepas tu kita kena pasti pula keadaan hartanah tersebut. Okey, kalau macam tuan-tuan nak buat hibah, tengok dulu kat geran tu. Tengok geran tu macam mana. Nak tengok apa? Tengok geran. Okey. Dekat geran tu kan ada beberapa perkara yang kita boleh tengok. Pertama sekali kita tengok dekat nama. Nama daftar lagi dalam geran. Okey, nama dah daftar dalam geran. Okey, tak apa. Kiranya nama dah daftar dalam geran, maksudnya dia beli dulu, dah sempurnakanlah pindah milik tu. Dia sebagai pemilik. Kalau dalam geran tu bukan nama Cik Ali, tapi nama contohnya nama Uda Holding. Maksudnya Cik Ali ni tak buat penyempurnaan pindah milik lagi. Jadi perlu selesaikan urusan penyempurnaan pindah milik ataupun boleh transfer terus kepada penerima hibah lah. Tapi akan ada fee. So selalunya kami kat sini kami akan
bagi masuk nama penerima hibah dulu dalam geran. Ini bila berkaitan dengan geran lah. Lepas tu seterusnya pula kita boleh tengok dekat geran tu ada syarat nyata tak? Syarat nyata pertanian. Syarat nyata penyatian ni Pertanian. pertanian. Bergeluk lidah saya nak sebut. Tergulung. Tergulung. Sebab kalau tanah pertanian ni dia ada undang-undang dia. Contoh kalau kita ada tanah pertanian 1 ekar. Tapi kita nak bagi kepada 5 penerima. Boleh tak boleh? Cik Laila jawab. Tak boleh. Okey, untuk tanah pertanian ni limited. Kita hanya boleh bagi 1 ekar kepada 1 orang penerima. Ni untuk pindah milik. Untuk pindah milik. Pindah milik. Tapi kalau berlaku kematian, contoh Cik Ali ni meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal, lepas tu dia ada banyak waris kan, bini banyak, anak banyak. Yang ni boleh turun milik kepada waris-waris. Kalau untuk turun milik boleh lebih daripada seorang, 1 ekar. Tapi kalau bukan untuk turun milik, maknanya untuk pindah milik biasa kan, tak boleh lah. Dia kira 1 ekar untuk 1 penerima hibah saja. Jadi kalau Cik Ali ni dekat Perlis dia ada 5 ekar tanah. Tu dia boleh bagi dekat 5 ekar tanah dekat waris. Ya, dia boleh Cik Ali boleh bagi kepada 5 orang penerima. 5 orang dia penerima. Untuk pindah milik lah. Sebab 1 orang 1 ekar. Tu 5 orang lah. Tak boleh lah kalau ada 1 ekar nak bagi 2 orang. Tak boleh. Faham. Okey. Ni apa dia dah tertera dalam kandung tanah negara lah untuk melindungi tanah-tanah pertanian ni. Okay, kalau Lot Lidi tu lain pula lah. Jadi family dengan Lot Lidi. Saya tak pernah dengar actually Lot Lidi ni. Lot Lidi ni selalunya ada setengah pihak lah. Dia own tanah tu, tanah pertanian tu, dia ada bendang. Lepas tu dia jual sikit je. Tak sampai 1 ekar. Contohnya 1 petak kecil je. Tapi tak tukar nama apa semua sebab undang-undang tak bagi. Jadi bila pembeli tanah Lot Lidi tu, dia punya hak tak dinyatakan dalam geran lah. Kalau ikut jadi nama dia tak ada lah dalam geran tu. Itu salah lah. Sebab kalau ikut undang-undang tak boleh kita jual tanah pertanian kurang daripada 1 ekar kepada ni. Tapi memang orang duk buat. Tapi yang ni just kita untuk berhati-hati lah untuk tidak membeli tanah Lot Lidi. I see. Okay. Tadi kat mana tadi? Pertanian kan? Okay, seterusnya kita tengok pula sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan ni Zuhaidi familiar? Familiar. Okay, maksudnya apa Zuhaidi? Sekatan kepentingan tu maksudnya perlu mendapatkan konsen daripada negeri. Daripada pejabat tanah lah selalunya. Dia akan tulis kat situ tanah ini tidak boleh dipindah milik, dicagar tanpa kebenaran pihak berkuasa negeri. Itu tanah tu konsen, tak ada masalah. Kita boleh proceed saja. Tak macam tanah pertanian yang memang kena 1 ekar 1 orang. Jadi kita boleh apply saja di pejabat tanah. Tak ada masalah. Okay. Lepas tu pula kita boleh tengok kawasan Rizab. Okay, kawasan Rizab. Kalau tanah tu dekat geran dia tulis Rizab Melayu. Tapi Cik Ali ni nak bagi dekat anak angkat dia, tapi berbangsa India. Akan ada masalah sikit lah. Sebab Rizab Melayu, selalunya transfer Melayu ke Melayu saja ke? Betul. Contoh kalau Cik Ali nak bagi kat best friend dia, Mamu Penang seorang. Okay, bila Mamu ni dia India lah, berbangsa India Muslim. Jadi tak boleh lah. Sebab tanah tu khas untuk orang Melayu. Jadi Cik Ali ni kalau nak bagi harta tu tengok-tengok lah dulu. Okay, seterusnya tengok juga dekat situ ada tak sekatan, ada tak cagaran bank dekat tanah tu. Okay, kalau Cik Ali ni dia nak bagi tanah tu, nak bagi rumah dengan tanah lah contohnya. Tapi ada lagi gadaian bank dekat situ. Okay, kalau ada lagi gadaian bank dekat situ, tapi kalau loan dia dah selesai, pinjaman dah selesai, tak ada masalah, kita hanya boleh buat lepas gadai. Tapi kalau loan tu masih lagi panjang lagi pinjaman dia. Kalau macam tu kita panggil hartanah bercagar lah. Kalau untuk hartanah bercagar ni dia punya hibah ataupun pindah milik, kita tak boleh buat sewenang-wenangnya. Memang kita kena minta kebenaran bank. Kalau kita macam sebab geran asal kan dia pegang oleh bank. Betul. Macam mana kita nak buat tukar nama? Bolehlah kita buat surat cara hibah. Tapi macam mana kita nak menyempurnakan pindah milik tu? So kalau ikut ni saya ada baca lah semalam kan. Untuk berkenaan dengan hibah harta bercagar ni, imam-imam mazhab ada berselisih pendapat lah. Kalau ikutkan, so dia saya terpaksa baca sikit sebab tak hafal. Tak apa. Okey, kalau ikut mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, hibah hartanah bercagar adalah tidak sah. Kerana elemen penyerahan milikan dan elemen dominisasi menggunakan tanpa sekatan ke atas tanah tersebut tidak dapat dipenuhi. Kiranya nak kata tanah tersebut ada hak orang lain juga, kerana ada hak bank dalam tu. Jadi mazhab mazhab Syafi'i dan Hanbali berpegang bahawa tidak boleh lah untuk buat hibah hartanah bercagar. Tapi ada juga ulama yang membenarkan hibah bagi hartanah yang ada cagaran ni,
dengan syarat dapat kebenaran pemegang cagaran. Oh. Contohnya minta kebenaran bank lah. Tapi dekat Malaysia ni kita berpegang pada yang apa yang diajar oleh mazhab Syafi'i lah kan? Kalau ikut dekat in practice, kalau macam kami kat sini, kami tak akan ambil urusan hibah yang masih ada gerai bank. Sebab memang kita kena dapatkan kebenaran bank dan sebagainya kan. Dan saya rasa hibah tu tak absolute. Ni pandangan saya sendirilah. Saya rasa kalau macam kita nak bagi hibah tu, kita kena bagi sesuatu yang betul-betul milik kita. Tapi kalau dalam hak tu ada hak orang lain juga. Contohnya kalau kita default in payment, lepas tu bank lelong rumah tu, bank ada hak untuk lelong. Macam mana pula dengan penerima hibah kita? Betul. Jadi saya Dia macam ni lah. Kalau macam kawan saya nama Ali lagi kan. Dia apa? Dia nak bagi saya lollipop, tapi dia nak bagi pinjam je. Bagi pinjam lollipop. Sebab dia nak jual kat orang lain. Dia nak jual kat orang lain. Tapi saya nak bagi kat orang lain. Tapi mana boleh kan, tak manis lah sebab tu hak dia lagi kan. So sepatutnya macam saya beli daripada dulu, lepas tu baru saya pindah kat orang lain. Bagi kat orang lain lollipop tu. Betul. Sebab rumah tu kita beli dengan pinjaman bank. Kita tak bayar guna duit kita semua. Kita pinjam bank. Lepas tu kita nak bagi pula kat orang. Memanglah kalau ikut daripada satu sudut, kita nak menguruskan harta lah. Kalau kita mati nak pergi rumah ni kat siapa-siapa kan. Kita boleh lah buat satu wasiat ataupun pesanan terakhir. Siapa yang nak uruskan harta-harta kita ni. Tapi kalau untuk buat pindah milik tu akan ada sedikit kesukaran. Memang boleh buat tapi kena minta kebenaran bank. Dan saya rasa memang susah lah untuk bank bagi. Tapi adalah situasi yang terjadi macam tu. Saya tak pernah buat lagi. Tak pernah buat lagi. Secaranya lah, sebab bila datangnya saya cakap saya tolak lah. Saya memang nak buat hibah mutlak saja. Kiranya hibah yang boleh disempurnakan terus. Dan kalau macam harta berhibah tu pun ada caveat dan sebagainya. Kita perlu dapat kebenaran daripada pengcaveat tersebut. Kalau kita tak dapat kebenaran daripada pengcaveat, nanti bila nak daftar pindah milik akan ada masalah lah. Akan stuck. Tak boleh nak daftar. Okey. Lepas tu kena pasti bahagian yang nak dihibahkan Cik Ali ni. Okey, mungkin Cik Ali ada satu banglo dekat Georgetown. Tak tahu lah kat mana kan, tapi belah situ lah. Dia ada satu banglo. Dia own by dia satu-satu bahagian. Tak ada gadaian apa. Tapi Cik Ali ni dia sayang dekat bini nombor 4 dia. Bini nombor 4? Bini nombor 4 dia sayang lebih. So dia rasa dia nak bagi rumah tu dekat bini nombor 4. Tapi dia nak juga bahagian dia. Dia nak bagi setengah bahagian dia. Boleh tak boleh? Berdasarkan pengalaman saya lah, boleh sebenarnya ke? Boleh. Untuk setengah bahagian kita boleh bagi. Memanglah kalau mengikut akta memang dia membenarkan kalau kita pegang hak satu persatu, kita kena lupakan satu persatu. Tapi kalau mengikut satu kes Peter Kylie Chin dan Collector of Stamp Notice, kes ni mahkamah benarkan untuk pindah milik separuh bahagian kepada isteri. Tapi saya rasa macam para pendengar pun tertanya-tanya juga, kalau pindah milik separuh tu maksudnya potong rumah tu separuh ke macam mana? Dia tak main potong rumah lah. Sebab dia orang kan suami isteri, takkan nak potong rumah. Kiranya hak pemilikan rumah tu. Kiranya dekat geran tu akan ada dua nama lah. Nama Cik Ali dengan nama isteri nombor 4 dia lah, Kak Sida. So tak potong rumah lah. Tak potong rumah. Cuma hak milik tu lah. Macam kan ada setengah orang beli rumah loan rumah dua nama. Loan dua nama. Macam tu lah. Tak adalah nak potong. Cik Ali sayang ambil nombor 4 dia. Assalamualaikum. Saya Zainal. Saya daripada Ezra Law Firm Kelana Jaya. Okey, saya sini sebagai Head of Operational Technologies. Tugasan saya dekat sini adalah memantau ataupun untuk menguruskan segala infrastruktur IT lah, sistem dan berkaitanlah dengan teknologi. Jadi apa yang saya buat dekat sini adalah memberi support lah, support kepada lawyer-lawyer, kepada staff-staff berkenaan dengan teknologi lah bagi melancarkan pengurusan dan kerja mereka. Assalamualaikum dan selamat kembali kepada Ezri Law Firm Podcast Series, di mana tajuk kita hari ini pengurusan harta, hibah, tanda cinta. Jadi Cik Rahila tadi ada explain panjang lebar jugalah pasal apa yang kita patut consider dalam proses hibah ni kan. Tapi saya tertanya-tanya, nak tahu jugalah apa dokumen-dokumen yang kita perlu siap sedia lah untuk melalui proses hibah ni.
Okey, kita kembali kepada soalan pertama Cik Zahidi tadi kan. Saya dah cerita sepanjang lebar pasal situasi Cik Ali ni. Kita dah termiss part dokumen ni. Dokumen betul Okey, penting dokumen penting. Dokumen sangat penting. Kalau untuk urusan hibah yang direct, ini saya sebut mengenai harta yang geran dah masuk nama. Contohnya nama Cik Ali tadilah. Cik Ali nama dia dah daftar dalam geran. Dalam geran tu tak ada gadaian bank. Kiranya hibah yang straightforward lah. Untuk urusan ni saya perlukan yang pertama sekali mestilah kad pengenalan pemberi dan penerima hibah. Yang ni memang saya perlulah salinan yang depan belakang lah. Kita nak tengok detail dengan lengkap. Kemudiannya memang saya perlukan sijil lahir. Yang ni sijil lahir ni khas untuk pindah milik yang melibatkan ayah dan anak dan ayah. Itu sijil lahir anak lah. Kalau pindah milik antara Cik Ali tadi kepada anak dia, saya perlukan sijil lahir anak Cik Ali. Kalau Cik Ali dia pula dah buat pindah milik kepada mak Cik Ali, saya perlukan sijil lahir Cik Ali. Kiranya saya perlukan sijil lahir penerima hibah tu lah. Sebab nak bayar cukai pindah milik nanti adalah penerima hibah. So perlulah guna tu. Sebagai membuktikan hubungan kekeluargaan tu. So setakat cakap saya ni bapak dia nanya tapi tak bagi tahu tak bagi sijil lahir ke apa, tak yakin lah, tak yakin lah. Memang dekat surat kami akan satunya akan buat kat sini, kami akan buat surat cara dia lah. Surat perjanjian pemberian ataupun kita kata surat pemberian bahasa kasih sayang ni. Memang akan ada surat cara dia. Dalam tu kita akan mention hubungan ayah dan anak ataupun adik dan ayah. Kita akan mention dalam tu. Tapi bagaimanapun bila kita masuk kepada penyetiman lembaga hasilan negeri ni, memang nak membuktikan hubungan tu kita perlu kemukakan sijil lahir tu. Even bila kami nak daftarkan pejabat tanah pun kami akan kemukakan sijil lahir tu. Kita nak buktikan hubungan lah. Betul. Kiranya kalau macam Cik Ali nak bagi dekat sahabat dia, Mamu Penang tadi, tak perlulah untuk Cik Ali bagi sijil lahir. Sebab Mamu dengan Cik Ali ni tak ada hubungan kekeluargaan. Kawan-kawan. Okey, seterusnya saya perlukan juga bil cukai pintu dan juga resit bayaran. Untuk apa Okey, kalau untuk bil cukai pintu dan resit bayaran ni, untuk saya tahu deskripsi harta tersebut lah. Dalam surat ikatan kita akan mention dalam tu alamat harta. Alamat. Yelah, Cik Ali tadi kan ada banyak harta. So kita tak naklah berlaku salah faham ke apa kan. So memang kita masukkan maklumat harta tersebut dalam surat cara hibah kita lah. Jadi alamat harta tu memang akan diambil daripada bil-bil tersebut je lah. Betul, sebab kita tahu alamat yang sebetulnya kita boleh tengok pada cukai pintu lah. Faham. Sebab kalau cakap mulut saja mungkin ada perbezaan sedikit dengan cukai pintu kan. Betul. So saya akan minta bil cukai pintu. Dan setengah negeri, contohnya macam Kedah, dia memerlukan resit bayaran cukai pintu yang terkini. Kalau Penang, kita tak bagi resit bayaran cukai pintu, tak apa. Tapi Kedah sangat memerlukan lah. Kalau tak bayar cukai pintu tu, tak boleh lah buat tukar nama. Betul. Okey, itu satu. Seterusnya, kita perlukan juga bil cukai tanah dan juga resit bayaran dia. Okey, kalau macam untuk pindah milik dekat Penang, memang penting cukai tanah. Cukai tanah sahaja pun tak apa kalau Penang. Kalau Kedah, cukai tanah cukai pintu lah macam saya mention tadi. Tapi kalau Cik Ali ni tak pernah bayar cukai pintu, cukai tanah dia. Daripada beli rumah contohnya tahun 1999, Cik Ali sampai law tak bayar. Ya kan, kaya tadi talking bah. Tak bayar tu. Mungkin dia overlook. Ramai sangat yang kat Malaysia ni yang kadang overlook. Kita bukan tak nak bayar, kita ada duit nak bayar. Terlepas pandang. Selalulah dia jadi macam tu. Memang banyak juga kadang. Jadi bila nak buat urusan macam ni, kelang kabut lah nak bayar. Dan masa tu tunggakan mungkin dah mahal. Mungkin dah kena bayar jugalah. Ribu-ribu je kena bayar juga. Kalau tak bayar memang kami tak boleh nak buat daftar pindah milik. Jadi dokumen-dokumen ni saya ulang balik lah. Saya perlukan kad pengenalan pemberi dan penerima, sijil lahir jika hubungan kekeluargaan, kalau adik-beradik tak perlulah, bil cukai pintu dan juga resit bayaran, bil cukai tanah dan resit bayaran. Okey. Dan geran asal satu lagi. Kiranya nanti datang waktu sign tu, bawa sila geran asal. Geran asal macam Cik Rahila explain tadi, nama dia is owner tu. Orang yang nak beri tu. Kalau macam Cik Ali nak bagi kat anak dia, tapi dekat geran tu nama kawan Cik Ali yang Mamu Penang tadi, tak boleh lah. Tak boleh lah. Boleh lah kalau Mamu Penang tu nak bagi dekat anak Cik Ali tu tak masalah. Tapi tak dapat lah pengecualian duti tadi tu. Okey. Seterusnya saya bagi situasi lain pula. Kalau tadi kita kata direct kan. Ni kalau macam mana kalau Cik Ali nak bagi hibah rumah tu, tapi rumah tu ada gadaian bank, lagu mana tu? Boleh, tak ada masalah, kita buat lepas gadai. Jadi dokumen tambahan yang saya perlu adalah surat penyelesaian pinjaman. Apa tu? Surat penyelesaian pinjaman dengan bank. Bila kita settle dulu dengan bank, kadang bank akan hantar surat kat rumah, kata okey,
pinjaman tuan-puan telah selesai. Jadi nama pun dah tukar lah kat situ. Dah kadang dia pun dapat surat, dia pun tak buat apa. Tak buat apa lagi. Kebanyakan juga pelanggan yang mai kita kan, dia dapat surat, bank kata settle. Bila kata bank kata settle tu, nak buat tukar nama anak. Banyak sangat yang kita buat pelepasan gadaian sekali dengan pindah milik harta ni. Kiranya dia pun tengok, dah habis dah loan ni. Sebab loan rumah kan lama. Betul. Jadi bila dah habis tu pun dah berumur. Jadi bolehlah turis bagi dekat anak-anak. Banyak jugalah yang buat macam tu. Okay. Lepas tu yang saya cakap tadi, saya perlukan surat penyelesaian pinjaman tu kan. Tapi kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Sebab ada certain bank, even tanpa maklumat surat tu pun dia pun boleh track lah daripada nama dan nombor IC dan sebagainya. Bila saya buat carian hartanah kan, bila datang kepada kami bawa salinan geran tu, kami dah boleh buat carian hartanah. Kat situ akan ada nama gadaian, nama penggadai lah. Jadi akan ada nama bank. Jadi kami akan buat surat kebenaran, beralamat kepada bank. Jadi bank akan bagilah dokumen geran, orang lepas gadai dan sebagainya. Dan janji pihak yang datang tu, pelanggan yang lantik kami tu kena sign lah surat kebenaran untuk kami ni buat urusan melepaskan gadaian. I see. Kiranya mungkin ambil masa lebih sikit daripada urusan biasa sebab kita kena hantar surat kepada bank dululah. Jadi bank pun kalau macam ada surat pelepasan, surat penyelesaian pinjaman tu senang sikit. Kan ada nombor rujukan dan sebagainya, senanglah bank nak cari kan. Kalau tak ada tu ambil masa sikit lah. Tapi tak ada masalah, kita boleh saja buat. Tapi macam Ezreal Law Firm lah kan, selalunya Cik Rahila akan berurusan dengan bank mana untuk memudahkan kalau kita punya pendengar nak tahulah. Okey, kita ikutlah pelanggan tu ambil loan mana. Okey, selalu yang datang bila loan yang lama-lama ni banyak bank yang dah tukar nama. Oh ya ke? Banyak yang datang nama Aeon Cap. Aeon Cap sekarang jadi Hong Leong. Jadi setakat ni banyak jugalah. Memang banyak bank jugalah kami buat untuk urusan lepas gada sekali dengan hibah ni. Ada UOB pun ada, Public Bank pun ada, banyak lah. Kalau nak senaraikan tu kiranya ikut bank apa yang pemberi hibah hutang. Kita tak ada masalah. Okey, satu lagi situasi bilanya geran serata tu tak didaftarkan lagi nama owner. Nak buat hibah tapi geran serata belum didaftarkan. Tapi untuk situasi macam ni, pertama sekali step yang kami akan buat, kami akan hantar surat kepada pemaju. Untuk pemaju check. Jadi pemaju akan reply lah, kita akan tanya pemaju, serata dah keluar ke? Kalau dia serata ni untuk rumah bertingkat lah ya. Betul. Kiranya macam flat, Pansapuri, kondominium. Dia menggunakan geran serata. Kira geran yang mengikut pada petak lah. Kalau macam rumah landed, kita ada geran individu. Betul. Okey, kalau macam tu kami akan hantar surat kepada pemaju, tanyalah sama ada harta ni telah keluar dia punya geran serata atau geran individu. Contoh macam saya pernah sekali lalu lintas lah dalam saya punya kerja. Kalau situasi macam dia geran induk macam mana pula? Okey, geran induk ni master title lah kita kata kan. Master title. Okey, master title ni bila saya merujuk kepada situasi yang nama tak ada dalam geran ni, sebenarnya merujuk kepada situasi geran induk lah. Macam tu. Kiranya Cik Ali ni geran ni masih lagi nama pemaju, contohnya nama Uda Holding. Kiranya geran tu adalah geran induk, geran besar. Jadi kita kena hantar surat kepada pemaju nak sahkan. Pemaju geran untuk rumah ni, geran serata atau individu dah keluar ke? So dia orang akan confirm lah. Okey, geran telah dikeluarkan, nama geran apa-apa-apa. Kan ada detail dia. Okey, bila dah keluar, kita akan buat urusan penyempurnaan pindah milik lah. Bila buat urusan penyempurnaan pindah milik ni, saya akan minta dekat klien bukti yang ni dah settle dengan bank. Kalau untuk rumah yang tak ada geran lagi, apa dokumen penyelesaian pinjaman dia, Cik Zul? Soalan panas Cik Rahila tanya saya. Okey, kalau macam ada gadaian, kita guna borang 16N kan, melepaskan gadaian. Tapi kalau dia tak ada lagi geran serata masa beli, guna geran induk. Dokumen penyelesaian dia adalah kita panggil receipt and assignment lah. Deed of receipt assignment. Kiranya kalau klien mai tak bawa deed of receipt assignment tu, maknanya sama ada dia tak settle lagi ataupun dah settle tapi tak buat apa lagi. Tak buat apa lagi tu maksudnya? Tak pergi buat settlement dokumen penyelesaian pinjaman dengan bank lah. Tak buat receipt assignment lagi. Tak buat lagi. Ada juga. Kalau macam tu tak apalah, kita buatkan sekali. Cuma tambah kos lah. Tak ada masalah. Okey. Satu lagi pula, kalau hartanah tu memang serata tak keluar lagi, memang bawah master title macam Cik Zul cakap tadi. Kalau dia memang bawah master title, kiranya kita tak gunalah borang pindah milik yang untuk daftar di pejabat tanah. Kita akan menggunakan deed of assignment, kira serahan hak lah.
boleh tak ada masalah, tak ada geran pun boleh je buat hibah pindah milik ni, tak ada masalah. Cuma dokumen dia berbeza. Tapi untuk nama yang tak masuk dalam geran lagi ni, penting sangat-sangat maintenance kena settle. Faham. Maintenance kalau kita biar tunggakan lama-lama, dia akan banyak lah. Banyak lah. Jadi settlekan maintenance. Jadi saya perlukan jugalah kiranya receipt maintenance. Jadi kalau baru sekarang nak buat hibah tapi duit tak bayar-bayar lagi. Maintenance kalau susah maintenance tunggakan tu daripada beli dulu. Dah 20 tahun dah. Berkemungkinan tunggakan maintenance boleh sampai beribu-ribu. Bahkan boleh juga berpuluh ribu. Oh ya? Saya ada kes yang klien saya ada tunggakan 40,000 maintenance dia. Jenuh lah macam tu. Memang sangat tinggi. Boleh beli kereta dah tu. Betul lah. Itulah jadi apapun dokumen dah lengkap lah. Kalau datang dengan kami nak buat hibah tapi maintenance tak settle, geran belum didaftarkan nama, jadi kan ada masalah lah. Tapi kalau geran tu dah daftar nama Cik Ali, bila dia datang nak buat hibah, saya tak minta lah receipt maintenance dia. Tapi memang saya akan maklum lah, maintenance kena settle lah macam mana pun. Sebab bila kita dah buat pindah milik yang geran dah masuk nama individu ni, kita tak perlu minta kebenaran lagi kepada pemaju. Kita boleh direct saja. Faham. Okey. Jadi banyak jugalah dokumen-dokumen yang kita perlu tahu. Tapi saya rasa tak adalah complicated macam tu, sebab kalau pendengar-pendengar ataupun klien-klien yang akan datang pun lawyer akan guide lah kan. Betul, kami akan guide. Okay, so tak adalah pening kepala. So okey lah Cik Rahila, kita sembang panjang-panjang ni. Saya interested nak tahu apa kelebihan hibah actually. Okey, hibah ni dia ada banyak kelebihan. Okay, selalunya kalau klien datang, hibah ni sebab dia adalah satu media pengurusan harta. Jadi bila kita buat hibah, maknanya kita bagi masa hidup. Antara kelebihan dia adalah contoh Cik Ali ni kan tadi ada rumah banyak kan. Lepas tu dia dah decide dah nak hibah kepada siapa. Okay, so dia hibah kepada anak sulung dia nama Abu. Okay, so dah sign orang pindah milik semua dah settle. Tiba-tiba Cik Ali meninggal. Jadi untuk rumah tu dah selesai dah bawah nama anak Cik Ali. Yang dia hasratkan nak bagi. Jadi tak perlu dah anak Cik Ali ni nak kena pergi buat pusaka dan sebagainya. Sebabnya dah berlaku je pindah milik tu masa hidup. Sebab kalau macam contoh lah berlaku, contoh Cik Kasim. Cik Kasim ni orang biasa-biasa macam kita semua, tak banyak harta. Cik Kasim ni ada satu rumah saja. Anak 3 orang, perempuan semua anak dia. Tiba-tiba Cik Kasim ni meninggal. Jadi bila Cik Kasim ni meninggal, rumah tu pula nama Cik Kasim seorang. Jadi anak-anak ni kena buat urusan pusaka lah. Pergi ke pejabat pusaka dan sebagainya. Aset itu perlu dibahagikan ikut faraid. Kalau baris-baris semua setujulah, kita akan bahagikan ikut faraid. Jadi dekat dalam rumah Cik Ali tu pun ada bahagian untuk abang-abang Cik Ali ataupun kakak-kakak dia. Jadi berkuranganlah bahagian untuk anak-anak dekat rumah tu. Melainkan kalau abang-abang kakak-kakak Cik Ali ni tolak bahagian, tu lain cerita lah. Tapi kalau ada harta Cik Ali yang satu tu pun perlu dibahagikan oleh yang lain. Jadi kebaikan dia kita boleh nampak kita punya harta tu boleh sampai kepada siapa yang kita nak. Selalunya memang kita nak bagi pada anak-anak kita lah. Kalau boleh kan, mak ayah ni kerja dapat pun untuk siapa? Untuk anak-anak juga. Jadi kalau macam kita tahu yang harta kita tak banyak, cubalah kita memanglah akan puas sikit nak buat usaha hibah ni kan, nak lantik peguam dan sebagainya. Tapi demi masa depan kita. Demi masa depan anak-anak juga. Betul. Macam cerita sedih lah pula kan. Okey. Jadi okey. Yang tu satu. Lepas tu satu lagi yang saya cakap jugalah tadi. Jadi anak-anak ni harta kita tu akan diberikan kepada siapa yang kita nak. Contoh kita tak suka ke dengan siapa-siapa ni bagi siap-siap. Contohnya takut dapat dekat anak nombor 3 ni kita kurang gemar. Mungkin apa-apa kan. Itu bolehlah bagi dalam satu. Tak baik lah kan macam tu. Tapi saya bagi contoh je lah. Dia nak bagi dekat siapa. Seterusnya untuk pemberian melalui hibah berdasarkan kasih sayang ni, pemberi hibah tidak dikenakan cukai keuntungan harta tanah. apa dia tu? CKHT. CKHT. Seperti kita tahu kalau kita nak jual rumah ataupun nak lupuskan aset, memang kita kenakan cukai keuntungan harta tanah jika kita mendapat keuntungan. Tapi kalau kita melalui hibah berdasarkan kasih sayang, tiada untungnya. Tak ada. Tak ada untung lah. Bagi je kan. Bagi je kan. Bukannya kita jual. Bagi dengan sayang. So untung dia pun dalam bentuk sayang. So tak adalah. So tak dikenakan cukai keuntungan harta tanah.
Tapi kalau di sini kami tetap akan minta pemberi penerima untuk sign lah. Borang CKHT tu dah hantar kepada lembaga hasil. Macam biasalah. Okey. Lepas tu ada lagi ke soalan-soalan Cik Zul nak tanya saya? Actually ada Cik Rahila. Soalan ni penting juga. Macam para pendengar pun saya tahu mesti nak dengar juga. Mengenai duit lah. Sebab orang ada macam pandangan yang macam kalau pergi lawyer ni mahal lah apalah kan. So saya nak tahu realiti dia. Apa kos-kos yang terlibat dalam proses hibah ni? Okey. Pertama sekali, kos yang paling penting, yang paling saya suka adalah kos yuran guaman lah. Kos guaman. So kita dapat duit dari situ kan. Ya, itulah hasil gaji saya tau. Okey, kos yuran guaman. Berbezanya hibah ni, saya sebut hibah tapi saya merujuk kepada pindah milik kasih sayang lah. Okey, untuk pindah milik melibatkan kasih sayang, dia punya kos yuran guaman tidak sama seperti kita buat pembelian daripada pemaju ataupun pembelian daripada orang lain. Subsale lah, tak sama. Sebab yang tu akan di bawah jadual pertama. Tapi kalau untuk urusan hibah ni di bawah jadual ke-6, kita boleh tengok rule 4 6 schedule lah. Undang-undang rule ke-4 daripada jadual ke-6. Okey, dekat situ dimensionkan yang untuk pindah milik melalui konsiderasi kasih sayang ni, dia akan mengikut kepada rule 1 jadual ke-6. Iaitu dia must be fair and reasonable. Fair and reasonable. Apa yang Cik Ila boleh define? Okey, kiranya dia punya fee tu adalah fee yang adil dan berpatutan lah. Okey, kiranya kalau macam kita rujuk kepada pembelian harta melalui subsale ke developer kan, kan kita akan charge ikut dia punya scale price. Maksudnya first 500,000, berapa persen kan. Kalau untuk hibah ni kita akan ikut fair and reasonable. Fair and reasonable. Fair and reasonable ni dia ada banyak point yang kita kena tengok lah. Yang pertama, kepentingan kepada pelanggan tu sendiri. Urusan ni betapa pentingnya dia. Dalam nak charge tu lah. Lepas tu kita boleh tengok skill, labor dan pengetahuan yang diperlukan untuk peguam buat urusan tu. Dan seterusnya, complexity of the matter. Contohnya tanah tu ada, macam kalau ada strata dan sebagainya tu, dia akan tambah kompleks. Kan dia punya matter tu lah. Keran hilang, tu dah bertambah isu dia lah. Dan seterusnya amount of money involved. Maksudnya kalau amount of money ni selalunya kami refer kepada harga nilai pasaran rumah tersebut. Lagi tinggi nilai pasaran, lagi tinggilah dia punya liability kepada peguam. Betul. Jika macam pendaftaran ada apa masalah kan. Jadi liability peguam lebih tinggi. Jadi di sini kami juga tengok juga ke harga nilai pasaran lah. Kira kalau rumah tu lagi mahal, fee guaman akan lebih tinggi lah. Tapi tetap kita tekankan konsep fair and reasonable. Fair and reasonable. Okay. Seterusnya place tempat di mana lah. Macam kami di sini dekat Penang. Tapi kalau usaha tersebut jadi di kawasan Negeri Sembilan, mungkin jauh sikit. Jadi akan ada perbezaan sikit pada fee lah. Semua ni kita ambil dalam consideration lah. Nak menentukan berapa fee yang kita charge. Okey, selain daripada jualan guaman, untuk fee. Satu yang fee macam kami akan charge prepare transfer lah. Itu satu. Tu ada juga fee untuk borang CKHT. CKHT 1A, CKHT 2A dan CKHT 3. Lepas tu ada juga kalau hartanah itu tertakluk kepada konsen sekatan kepentingan kan. Okey, kalau macam tu kita akan charge juga untuk apply konsen lah. Okey, so dia vary dari situ lah. Okey, seterusnya untuk carian hak milik macam biasalah. Peguam akan charge carian. Kemudian kita akan charge carian kebankrapan. Kita nak check pemberi penerima ni bankrupt tak. Sebab kalau pemberi ni bankrupt, kami kena write-in kepada pihak insolvency dulu. Dan ini akan tambah complexity of the case lah. Tapi in the end, orang yang bankrupt ni, pemberi yang bankrupt ni boleh jugalah transfer. Yang ni dia mungkin panjang lebar sikit. Okey, kalau macam yang ni, pemilik yang bankrupt boleh memilah milikkan harta dia. Tapi tertakluk kepada insolvency, kebenaran insolvency. Jika kalau harta tu telah didaftarkan di bawah nama insolvency, memang dia tak boleh buat lah. Yang memang kena minta kepada insolvency lah. Yang ni mungkin kita boleh bincang kat sesi lain, pada panjang sikit. Stay tune lah, kita akan bawa bincang. Okey, seterusnya bayaran syariah SSM ni kalau yang melibatkan pemaju lah. Yang tadi saya kata Cik Ali, gerai masih nama Muda Holding ataupun nama pemaju lain. Kita akan charge lah untuk kita check sama ada pemaju tersebut masih ada ataupun telah golong 3 lah. Betul. Di duty stamp saya ada cakap kan 3 golongan yang akan dapat pengecualian duty. Okey, sebenarnya dia ada limit dia.
untuk hartanah yang nilai pasaran dia melebihi 1 juta. Lebih 1 juta akan dapat pengecualian 50% untuk amount yang lebih 1 juta. Okay, contohnya Cik Ali ni dia punya harga rumah dia 1.5 juta. Okay, kiranya 0.5 juta yang belakang tu akan dikenakan 50% sahaja pengecualian. Kiranya yang first 1 million tu akan dapat pengecualian lah, bayar RM10. Yang kemudian tu akan dapat separuh saja, 50% saja pengecualian. Ni kira tambahan lah untuk poin saya tadi. Okay. Untuk pendaftaran pula, pendaftaran pejabat tanah. Untuk bayaran pendaftaran ni berbeza ikut pejabat tanah. Kalau untuk pejabat tanah Penang, dia adalah untuk ikut nilai harta. Lagi tinggi harta, lagi tinggi harga pendaftaran dia. Ikut negeri. So depend pada negeri lah. Okay, kalau saya buat kat Penang memang dia akan ikut nilai pasaran. Walaupun melalui deed of gift, walaupun melalui pemberian kasih sayang. Tapi kalau Kedah, yang sebelum ni saya buat, dia orang akan charge minimum lah. Charge minimum lah. RM50 sahaja. Even nilai pasaran dia 1 juta. Asalkan pemberian tu melalui kasih sayang. Tak tapi kisah kalau harga. Betul. Even saya buat dekat Johor pun akan ikut nilai pasaran. Ikut pejabat tanah lah. Okey. Kiranya itulah antara kos-kos yang terlibat. Yang lain juga adalah kos runner dan sebagainya tu ada jugalah. Tapi insya-Allah berpatutan. Berpatutan lah. So kita ni pun bukan yang nak charge mahal, kita pun nak memudahkan urusan orang jugalah kan. Betul, memang kita pun di sini kita nak menggalakkan untuk rakyat Malaysia untuk buat menguruskan harta mereka dengan baik kan. Betul. Jadi memang kita pun charge fair and reasonable. Faham? Fair and reasonable. Jadi Cik Rahila, kering tekak ni. Itulah tu. Tadi pun dengar terbatuk tadi. Itulah. Jadi guys, para pendengar di luar sana, kita sambung di segmen seterusnya. Stay tune. Bye. Okay, Assalamualaikum. Saya Puan Madiani binti Abdul Mana dari Finance Department Ezri Law Firm. Di Ezri Law Firm, jabatan kewangan kita terbagi kepada dua, iaitu di Client's Account dan juga Office Account. Di Ezri Law Firm, kita mempunyai SOP tersendiri yang mana dia merupakan satu rujukan dan panduan dalam kita melakukan kerja-kerja harian. SOP ni penting kerana dia akan menjadikan kerja-kerja kita lebih lancar dan efisien. Welcome back. So, para pendengar yang setia mendengar podcast kami pada hari ini. Jadi, sangat sedih saya nak cakap. Tapi, saya cakap jugalah. Macam tu Macam kita tahu, setiap buku ada muka surat terakhirnya. Setiap cerita ada kesudahannya. Baru welcome back. Dah nak end. Itulah, tapi nak buat macam mana Cik Rahila. Tapi so dalam macam saya cakap tadi lah, setiap cerita ada pengakhirannya. Tapi dalam cerita tu mesti ada teladan yang kita boleh ambil. Betul. So soalan ataupun permintaan lah, lebih pada permintaan saya untuk Cik Rahila. Apa nasihat Cik Rahila boleh bagi berdasarkan topik kita hari ini pada saya dan juga para pendengar di luar sana? Okay, pertama sekali saya nasihatkan untuk semua pendengar, terutamanya situasi-situasi macam Cik Ali kita tadi. Okay, kita ada banyak harta, so kita rancanglah harta kita tu. Okay, kan saya cakap tadi pengusaha harta ada 4 cara kan. Kita boleh wasiatkan, kita boleh hibahkan, kita boleh sedekah ataupun wakafkan. Ini semua perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bawa pahala. Betul. Tapi kalau macam dalam skop kecilnya kita untuk hibah lah. So kalau anda ada harta, hibahkanlah. Daripada wasiat, hibahkanlah. Sebab bagi saya, bila kita bagi masa hidup ni lebih memudahkan. Sebab urusan yang melibatkan pusaka, dia tak mudah dan ambil masa. Dan harta macam rumah ni bukannya aset yang mudah untuk ditukar milik atau sebagainya. Dia ada proses-proses dia. Dan proses pusaka ni juga ada kos dia.
Tadi kita cakap pasal kos guaman untuk hibah. Ah. Tapi pusaka pun ada kos dia. Ah. Untuk bila berlaku kematian, kita boleh buat pusaka kecil. Betul. Pusaka kecil ataupun kita boleh buat melalui di mahkamah. Melalui geran kuasa mentadbir lah. So ada dua cara. Dan di mahkamah lebih tinggi lah kos dia. Oh ya. Kalau di pusaka kecil mungkin kita boleh dapat dalam 2-3 ribu. Tapi kalau di mahkamah kos dia mungkin 7 ribu ke atas, mungkin 8 Beza ribu. lah. Berbeza. Jelas sebab kalau macam di pusaka kecil, waris boleh buat sendiri. Kalau macam tak nak lantik lawyer boleh. Tapi dia ada kesukaran sikit lah Cabaran sebagai dia tak familiar kan. Betul. Boleh, tapi dia ambil masa jugalah untuk pusaka kecil pun. Tapi Cik Rahila macam kita bayarlah 2-3 ribu ke 7 ribu ke kat mahkamah. Still benda tu kita buat kebaikan kan untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita ataupun kat siapa-siapa yang kita bagilah kan. Yang ni untuk hibah ke? Ya, hibah. Okay, untuk hibah memang bayar peguam je. Tak perlu kita nak ke mahkamah dan sebagainya. Yang peguam pun akan buat pengurusan di pejabat tanah saja dan lembaga hasil lah. Dan urusan dia lebih ringkas. Cuma sign dokumen hibah dan juga dokumen pindah milik. Orang 14A lah. Kalau macam urusan pusaka ni mungkin ada lain-lain lah. Dia punya dokumen yang perlu. Dan juga nak kena turun bicara. Waris-waris mungkin duduk jauh dan sebagainya kan. Jadi kalau kita bahagi senang-senang, siap-siap masa kita hidup ni kepada anak-anak, mudahkan urusan waris. Kan kita sayang anak kita, so bagilah. Memanglah saya faham, ada setengah orang risau. Kalau nanti bagi dekat anak, tiba-tiba anak ni halau mak bapak. Banyak juga kan. Tapi kita yang tahu juga dalam agama Islam, hibah kepada anak ni boleh ditarik balik. Boleh tarik balik. Boleh tarik balik. Kalau dari segi undang-undang pun sama juga. Yang tu dia kena pergi mahkamah syariah lah. Okay. Bila berkenaan dengan hibah ni adalah berkenaan mahkamah syariah. Sebab jurisdiction mahkamah syariah. Jadi dia kena pergi mahkamah syariah lah. Mahkamah syariah akan keluarkan dia punya perintah. Dia adalah proses seterusnya. Yang ni untuk lawyer litigation lah mungkin sesi seterusnya. Ada lawyer litigation yang boleh terang more on topik ni. Okay. Lepas tu selain itu jangan tunda ataupun pandang remeh bayaran-bayaran seperti maintenance, cukai tanah, cukai pintu. Jangan pandang remeh. Memang kadang kita geram kan dengan selalunya maintenance lah. Saya lalu kali saya datang, dia cakap dia tak pernah bayar maintenance sebab dia geram orang maintenance tak buat apa pun. Dia lampu rosak pun tak tukar pun. So dia tak bayar. Dia biar tunggakan tu selama dekat 10 tahun. Jadi bila strata keluar, dapat pindah milik tak boleh. Jadi perkara ni makan diri. Betul. Padahal bayaran maintenance masa tu dalam RM25. Bukannya tinggi pun. Tapi bila masa berlalu bayaran maintenance pun makin tinggi. Dan ada setengah kita kata JMB lah yang kenakan juga penalty untuk bayar lewat ni. So jangan tangguh. Sebab ni pun hutang kita jugalah. Kalau berlaku kematian kepada kita, nanti anak-anak nak buat urusan turun milik dan sebagainya, semua ni sangkut. Jadi ada masalah. Nanti kesianlah pada anak-anak kita ni. Lepas tu selain tu kita kena ambil tahu. Maksudnya ambil tahu dengan isu semasa. Dan juga ambil tahu dengan rumah kita. Kita kena tahulah, okey dah settle dah loan dengan bank. Biar je, tak buat lepas gadai. Jangan, nanti susah. So selesaikan siap-siap. Urusan lepas gadai pun tak mahal nak lantik peguam. Lebih kurang 1,000 lebih lah selalunya. Tapi tak mahal pun. Daripada kita nak buat urusan-urusan lain nanti kan. Contohnya bila bank dah tukar nama atau sebagainya. Mungkin bank ni bankrupt, lepas tu bank lain yang beli. Jadi bila bank lain nak ambil alih, kita nak daftar tu ada melibatkan tukar nama bank. Bayaran dia bertambah lah pula. Dekat pejabat tanah ada lagi bayaran tukar nama bank. So kadang bila kita ambil ringan serta-serta benda tu akan jadi lebih complicated dan akhirnya menambah kos. Benda kecil je asalnya. Benda kecil je. Dan sebenarnya kalau seperti yang saya tahu, rate iuran guaman peguam pun dah naik. Oh ya? Ya. Hari tu bulan 7 tak salah saya. Dah naik. Dah naik ya? Ya, dah naik. Risau pula dengar. Risau pula dengar kan. Kalau siapa yang dah buat awal dulu, boleh dah dapat dengan harga lebih rendah. Tapi sekarang dah naik dah. Kalau dulu urusan lepas gadai peguam charge RM300. Sekarang peguam charge RM500. Oh naik 200 banyak. Yelah, semua benda naik. Iuran guaman pun mesti naik. Sebab yelah kerja dia kadang memanglah kita kata dulu lain, sekarang lain. Tapi still tak ada kesukaran dia dengan rate
Betul. Yang sekarang yang semua yang makin mahal kan. Kalau dulu Pesuruhjaya Sumpah kita nak affirm berapa ringgit tu? Sekarang RM10. Sekarang RM10. Dulu berapa tu tahu tak? Saya tak familiar lagi. Tak familiar. Kalau dulu RM4 je. Oh, RM4 je? Ya, satu tanda tangan RM4. Sekarang dah RM10. Itulah. Naik banyak Ya, naik banyak. Betul lah. Okey lah, reasonable lah 500. Jadi cepat-cepat apa pun urusan yang kita tanggung. I see. Okey, itu je lah saya punya kata-kata terakhir. Tiba macam wasiat lah pula kata terakhir kan. Saya punya nasihat lah. Nasihat. Okey. Terima kasih. Jadi nampaknya nampak muka saya ni sedih sebab kita pun dah nak sampai penghujung dah. Kita dah sampai penghujungnya. Tapi sebelum saya akhiri, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah pada Cik Rahila. Sama-sama. Banyak ilmu yang telah dikongsi. Saya pun actually belajar banyak hari ni. Contohnya macam dia dokumen-dokumen yang apa yang diperlukan depends pada negeri tertentu. Dia tak seragam. Macam betul. kos pun sama juga. Depends pada negeri juga. Betul. So macam yang saya pastilah para pendengar pun banyak belajar hari ni daripada Cik Rahila. Jadi terima kasih juga kepada para pendengar podcast Azril Law Firm pada hari ini. Kita boleh jumpa lagi pada sesi podcast seterusnya. Tapi jangan lupa follow, like akaun YouTube, Spotify dan juga Instagram kami kerana kami sentiasa membawa anda topik-topik yang hangat berkaitan isu perundangan. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan, bolehlah tulis di ruangan komen di YouTube ataupun Spotify. Dan kalau ada apa-apa cadangan, bolehlah terus kontak kami di website azrillawfirm.com dan ataupun WhatsApp kami. So setakat situlah. Kita jumpa lagi. Stay safe and take care semua. Bye. Bye-bye.